Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillahi ta'ala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keizinan daripadanya, kita dapat sama-sama bertemu dan berhimpun pada pagi ini. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat kebaikan, rahmat dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Terlebih dahulu, terima kasih pada semua yang bersama pada pagi ini secara online, baik di Facebook ataupun di TikTok juga. Alhamdulillah. Jadi seperti biasa, teruskan share, teruskan menonton. Mudah-mudahan dapat lagi menambahkan ganjaran-ganjaran pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, kuliah kita pada pagi ini adalah dianjurkan oleh pihak Biro Muslimat Masjid Al-Falah USJ 9. Kuliah kita ni secara apa orang panggil, dui bulanan. Jadual saya di Masjid Al-Falah setiap hari Selasa, minggu yang kedua dan minggu yang keempat. Macam hari inilah minggu kedua kan, dan 2 minggu lagi minggu yang keempat. Sepatutnya kita bersiaran daripada Dewan Fatimatuz Zahra di masjid lah, di sebelah masjid, tetapi masih lagi dalam apa orang panggil, PKP apa semua ni. Jadi kita tak dapat lah untuk bersua secara fizikalnya di masjid. Jadi kita buat secara online seperti hari-hari yang lain, insya-Allah. Baik, terima kasih kepada semua. Dan kuliah kita pada pagi ini macam biasa, saya menggunakan kitab Al-Azkar. Ni Al-Azkar. Ni kitab lama lah. Kitab lama. Siapa yang ada kitab boleh rojok pada kitab masing-masing. Kitab lama, kitab hijau ni muka surat 711. Kitab lama, kitab hijau ni muka surat 711. 711. Dipanggil 711. 711. Okey. Kalau ada yang kitab lain, muslimat yang ada kitab-kitab yang lain, boleh rojok dan boleh catatkan muka suratnya di komen lah, untuk rojokkan sahabat kita yang lain, insya-Allah.
Baik, kitab saya ni muka surat 711. Masih lagi di bawah tajuk larangan mengherdik fakir miskin, orang yang lemah, yatim piatu, orang yang meminta-minta dan lain-lain dan lain-lain. Dan perintah berkata lembut kepada mereka dan bersikap rendah hati dengan mereka. Sahabat sekalian, muslimin muslimat, maknanya kita masih lagi dalam membahas dan membincangkan tentang sikap kita terhadap orang miskin, orang lemah, orang yang meminta-minta, orang yang memerlukan bantuan. Maka agama mengajar pada kita jangan herdik mereka. Maknanya jangan marah, jangan diaibkan, jangan diherdiklah, ditempik dan seumpamanya. Dan dalam masa yang sama hendaklah berlemah lembut. Maknanya orang kata Islam ni agama yang ajar kita supaya kita sentiasa berlemah lembut, bermesra, bersangka baik dengan golongan-golongan seperti ini, insya-Allah. Okey. Setakat ni tak ada yang catat muka surat kecuali 711 tadi je. Okey. Baik, muka surat 711 pada ayat di bawah. Surah Al-An'am, surah yang ke-6, ayat 52. Siapa ada Quran ke boleh rojoklah ya. Ayat 52 surah Al-An'am. Surah Al-An'am. Baik. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَا تَتْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَتَرُدَهُمْ fatakuna minaz zalimin. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, dan janganlah kamu mengusir atau menghalau atau mengherdik orang-orang yang berdoa kepada Tuhan mereka pada pagi dan petang, sedangkan mereka menghendaki keredaan Allah. Kamu tidak memikul tanggungjawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka, dan mereka pula tidak memikul tanggungjawab sedikit pun terhadap perbuatanmu yang menyebabkan kamu berhak mengusir mereka, sehingga kamu termasuk di kalangan orang-orang yang zalim. Baik. Sahabat-sahabat, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang menonton live pada pagi ini di Facebook dan juga di TikTok lah, insya-Allah. Dia macam ni. Ayat ini sebenarnya secara direct lah kita kata, Allah nak pesan pada Nabi. Allah nak bagi tahu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus secara umum pesanan itu untuk kita, untuk saya, tuan-tuan dan ibu-ibu juga, sekaligus. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok, okey, cetakan 2019 muka surat 632. Terima kasih Kak Habibah Abdullah. Okey, ayat ini kalau kita rojok dalam asbabun nuzul ataupun dipanggil sebab turunnya ayat. Ayat ni kisah dia macam ni. Kisah dia Nabi tengah duduk dengan sekelompok sahabat, antaranya
ada saya ingat antara nama lah, adalah 2-3 nama besar sahabat Nabi. Ammar bin Yasir, Ibnu Abbas radhiyallahu an kalau tak silap ada sekali, dan beberapa lah sahabat-sahabat lain yang mereka ini termasuk Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah kan, yang jadi Tok Bilal, yang kita panggil Tok Bilal tu lah, Bilal bin Rabah. Dan mereka ini, tuan-tuan ibu-ibu sekalian, adalah kelompok sahabat Nabi yang miskin. Kalau kita baca sejarah, sahabat Nabi ni ada yang kaya, ada yang miskin. Ramai yang miskin. Jadi masa tu Nabi tengah duduk lah. Duduk menyembang dengan sahabat-sahabat ni. Tiba-tiba lalu pembesar Quraisy. Geng-geng ni lah. Geng-geng hebat puak-puak Quraisy ni. Geng-geng kafir Quraisy. Abu Jahal, Abu Lahab, Utbah, geng-geng dorang tu lah. Lalu mereka dan mereka nampak Rasulullah sedang duduk dengan sahabat baginda yang mulia ni, yang kategorinya tadi disebut sahabat Nabi yang miskin, yang tak apa ada harta, yang susah. Lalu terpacul ucapan atau terkeluar ucapan mulut daripada geng-geng Quraisy yang lalu tu. Mereka kata apa? Mereka kata, wahai Muhammad, kalau engkau nak buat majlis untuk kami, kalau engkau nak buat majlis untuk kami, atau kalau engkau nak ajak jumpa dengan kami pembesar-pembesar hebat ni, kalau boleh geng-geng kau yang miskin-miskin ni tak payah bawa lah. Allah, tuan-tuan, kau ngajar betul puak-puak ni tak? Biadab sungguh tak? Dia bercakap tu direct depan sahabat Nabi yang ada tu. Memang mangkuk ayun dah senang. Geram pula aku kan. Memang biadab lah. Memang biadab sungguh. Jadi apa yang berlakunya ialah, bila ditegur macam tu, dia kata, wahai Muhammad, kalau engkau nak buat majlis, tak payah ajak lah engkau punya sahabat yang miskin, yang tak ada apa ni. Lalu bila puak-puak Quraisy ni cakap dia macam tu, tu yang turun ayat tu. Ayat 52 surah apa tadi? Al-An'am. Confident je kan? Betul-betul. Ayat 52 surah Al-An'am. Allah kata apa? Jangan kamu mengusir orang yang berdoa kepada Tuhan mereka pagi dan petang. Jadi Allah tegur Nabi sebenarnya, dan Allah tegur puak kafir itulah. Tapi directnya Allah tegur Nabi, wahai Muhammad, jangan usir mereka. Jangan kesampingkan orang-orang baik ni. Sahabat kamu ni, walaupun di mata puak kafir Quraisy itu miskin, susah, tak ada harta yang banyak, bilion-bilion kan, apa benda lah. Tetapi pada sisi Allah, mereka ni orang yang sangat baik. Jadi tuan-tuan ibu-ibu sekalian, kita ambil iktibar pengajaran dia apa? Saya, tuan-tuan ibu-ibu, kita kena bergaul dengan orang yang baik-baik. Macam tu. Kan? Kita kena bergaul dan mendampingi orang yang baik-baik. Allah mengangkat darjat sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhum ajma'in wa arda, dengan Nabi kata mereka ini adalah golongan yang baik, yang sentiasa berdoa pagi dan petang. Apa maksud berdoa pagi petang ni? Ulama kata macam ni. Ulama tafsir ayat tu. Ini ulama tafsir yang sebut, bukan saya pula mandai-mandai. Bukan. Saya tak pandai pun. Kita ni baca-baca, tambah-tambah ilmu, rojok-rojok kitab tafsir. Macam itulah. Kan? So, kita share sikit. Yang dimaksudkan oleh Allah, mereka sentiasa berdoa pagi dan petang. Ada dua tafsiran ulama'. Pagi dan petang, yang pertama maksudnya itulah waktu yang di saat orang lain sedang sibuk dengan dunia. Kan? Di saat orang lain tengah sibuk dengan dunia,
Ialah orang keluar pagi, balik petang. Keluar petang, balik pagi besok kan. Sibuk dengan dunia. Di saat itulah sahabat-sahabat Nabi ni berdoa pada saat yang orang sedang sibuk mengejar harta dunia. Macam waktu ni lah. Ni kira waktu pagi lah kan. Waktu duha, waktu pagi lah. Jadi, tengah sibuk waktu-waktu pagi macam ni, sahabat Nabi berdoa, sahabat Nabi ibadah, sahabat Nabi baca Quran, sahabat Nabi dengar kuliah Nabi. So mereka ni orang yang baik-baik. Dan petang pun sama, waktu yang orang lalai, orang sibuk dengan dunia, orang yalah, sibuk dengan dunia kan. Itu tafsiran pertama. Tafsiran kedua, kata ulama tafsir, yang dimaksudkan mereka berdoa pagi dan petang. Pagi dan petang itu bermaksud merangkumi keseluruhan hari. Menggambarkan mereka ni busy dengan ibadah. Maknanya ialah sahabat Nabi ni kita kata golongan yang hebat lah. Golongan yang sangat hebat. Kan? Mereka rajin ibadah. Mereka, nanti orang tanya, Ustaz, sahabat Nabi ni tak kerja ke? Kan? Tak kerja ke? Asyik ibadat, pegang tasbih? Tak. Mereka kerja juga. Ada yang meniaga, ada yang gembala kambing, ada yang banyak meniaga kan. Berniaga. Nabi pun meniaga kan. Jadi, dunia on, ini sekarang ni kita nak hurai untuk kita ni. Untuk saya, tuan-tuan, ibu-ibu juga. Dunia on, jalan, tak ada cakap banyak punya. Kan, dunia kita kasih on elok-elok, cari rezeki yang halal, buat kerja yang baik. Tetapi dalam masa yang sama, tanggungjawab kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang ini jangan kita lupakan. Sebab orang yang macam ni, macam sahabat Nabi dan ialah macam kita yang meniru sahabat Nabi tadi, kita kena sayangi golongan ini. Golongan yang rajin dengar kuliah, yang rajin semayang, yang rajin sedekah jariah, yang rajin infak, yang rajin buat baik, yang rajin share benda-benda yang baik. Kan? Ni kita kuliah ni, berapa ramai yang tengok ni? Kan? Kalau Facebook ni ada dekat 70 orang. Tak? Ramailah, pada saya ramailah. Lebih daripada 3 tu kira ramailah. Kan? Dan pada saya pun tak kira lah berapa orang yang tengok pun. Tak sampai 10 ke 60 ke berapa, tak kisah. Tapi yang penting ada orang dengar dan kita share. Kita yang tengok ni kita share. Itu benda baik. Dan kita kena menyayangi orang-orang yang seperti ini. Bukan menjadi macam puak-puak kafir Quraisy yang terang-terang menghina sahabat Rasulullah direct, depan-depan macam tu. Itu bukan perangai yang baik. Macam kita lah, nak tegur orang, tuan-tuan nak tegur saya, ustaz atau ustaz lain, mungkin ialah ustaz-ustaz ni pun dia ada kadang tersilap, ada kelemahan, ada orang kata benda yang kadang-kadang ustaz terlepas pandang. Kan? Ada kan? Ada. Baik dalam kuliah ke luar kuliah. Tuan-tuan yang mengenali saya luar dalam ni, luar dalam ni maksud dia jangan kona ke lain pula. Luar dalam ni maknanya di dalam live dan di luar live. Dalam live macam ni online, dan di luar offline, yang biasa kita pernah jumpa di masjid surau. Tuan-tuan kenal saya, dan di situ kadang-kadang ada kelemahan, kan? Kadang-kadang ada kekurangan, kadang-kadang ada benda yang ustaz tak perasan, kita tegur. Boleh tegur, tapi tegur tu biar berhikmah. Baik tuan-tuan nak tegur kami ustaz-ustaz, atau ustaz-ustaz nak tegur tuan-tuan, sama juga. Jangan kata ustaz tak apalah, tegur main belasah ikut sedap. Bukan. Tegur ni pun ada hikmah kan, ada kaedah, ada cara. Ada orang panggil tertib dia. Mana boleh main balon ikut sedap aja, tak boleh kan. Jadi sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala peringatkan Nabi,
Jangan dengar cakap orang kafir tu. Kan? Sebab apa? Mereka berdoa pagi dan petang. Maknanya tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, dalam musim-musim ialah PKP, COVID, apa semua ni, kita kena jadi manusia yang senantiasa dekat dengan Allah. Siapa yang ada ikut kuliah saya malam tadi kan, saya buat kuliah malam tadi, biasalah pukul 9 suku lepas isyak, tiap-tiap malam saya buat, Senin sampai Jumaat kan. Siapa yang follow tu dia tahulah. Jadi malam tadi saya ada share satu hadis Imam Muslim. Ya. Siapa nak ni iklan sekejap, sambil-sambil tu tuan tengok dekat komen tu, Raudatul Muslimah Al-Falah. Di situ pihak penaja kita ada masukkan nombor akaun untuk siapa-siapa nak menyumbang, ambil pahala pagi-pagi ni kan. Bolehlah derma sikit dalam tabung masjid tu untuk kegunaan pihak khususnya Biro Muslimat untuk orang kata menjalankan kelas-kelas online seperti ini. Kan, jadi kita yang ada duit sikit ni bolehlah kita infak-infak dalam akaun yang tertera dekat komen di situ. Saya tak boleh nak pin pula komen tu. Kan, jadi pakat-pakat ambil, simpan dah nombor akaun tu dulu. Nanti bila-bila ada kelapangan duit ke masa, kita boleh transfer insya-Allah. Macam tu. Baik, balik pada ayat tadi, tak habis gini, baru satu ayat ni. Hari ni naik pula semangat sikit kan. Baik. Kemudian Allah kata, sedangkan mereka, yakni sahabat Nabi tadi, hanya niat mereka mencari keredaan Allah. Tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, inilah saya sebut tadi, kita duduk di zaman COVID yang kita tidak tahu bila ia akan berakhir. Kan? Walaupun 2-3 hari ini orang kata kes tu macam turun sikit kan? Turun sikit. Alhamdulillah lah. Dan ujung bulan ni 26 hari bulan kot, vaksin akan sampai. Kabarnya untuk frontliner dulu, kita doa yang baik-baik, mudah-mudahan vaksin yang diimport kita ambil ini mudah-mudahan berkesan lah dan tidak menimbulkan kesan-kesan sampingan yang banyak lah, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yalah, sebab sekarang ni proses orang panggil apa, try and error kan. Jadi risau juga. Tapi apa pun kita doa pada Allah. Sebab tu saya sebut malam tadi dalam kelas saya, kuliah saya baca satu hadis Imam Muslim kan. Zikir yang Rasulullah ajar pada kita, yang diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, zikir yang pernah dibaca oleh Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api oleh Raja Namrud, dan zikir yang pernah juga dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat beliau diancam dan diugut untuk diserang oleh pihak musuh. Apa yang dua-dua Nabi ni baca? Iaitu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hafal kan? Bacalah. Kan ada nasyid dia tu kan, hasbunallahu wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Harap-harap kat luar tak hujan lah ya. Kita ni bukan suara sedap sangat nak bernasyid-nasyid ni kan. Kita kuliah aja nasyid-nasyid tak reti. Jangan suruh saya bernasyid pula, kan ribut pula kat luar tu kan. Tapi nasyid tu ada kan. So itulah zikir yang Rasulullah baca, yang Nabi Ibrahim juga baca ketika beliau dilempar dalam api, ketika Nabi diancam oleh musuh. Apa maksud dia? Hasbunallah, cukuplah Allah yang menolong kami, wa ni'mal wakil, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung, penjaga, wali kepada kami, wakil kepada kita. Bacalah doa ni tuan-tuan. Kita nak selamat daripada COVID, banyakkan zikir, banyakkan selawat.
Betul, kita ikut SOP semua, kita ikut. Yes kan. Keluar pakai mask, hand sanitizer, penjarakan 1 meter, 1 meter setengah lah apa, semua kita ikut. Tapi kebergantungan kita pada Allah mesti mengatasi terhadap yang lain. Jadi keluar rumah bacalah bismillah tawakal, hasbunallah wa ni'mal wakil. Nak baca itu saja pun boleh. Nak sambung lagi wa ni'mal maula wa ni'man nasir pun boleh. Ataupun nak baca hasbiyallah wa ni'mal wakil pun boleh. Banyak riwayatnya kan. Boleh saja, boleh belaka. Jadi wirid pun boleh baca tiap-tiap pagi 100 kali ke, 50 kali ke, 1000 kali ke. Ikut kitalah. Ikut kitalah. Semampu yang kita boleh. InsyaAllah. So kena ingat yang tu. Sama-sama kita usaha untuk mengamalkan. Okey. Terima kasih pada mereka yang masih lagi bertahan di online ni, di Facebook dan juga di TikTok lah. Terima kasih banyak-banyak. Kan, saya di TikTok ni sebenarnya jarang buat live. Baru sekali 2, tapi untuk live kuliah ini kali pertama saya buat. Terima kasih yang ada menonton ni di TikTok lah. Kan, alhamdulillah. Baik, sambung lagi ayat. Maknanya sahabat Nabi yang dicerca oleh kafir Quraisy tadi, mereka sentiasa mencari keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampak? Kita ni, tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, saya sebut dah banyak kali dah dalam kuliah-kuliah saya. Ustaz-ustaz lain pun sebut, ustazah lain pun sebut benda yang sama. Satu tujuan utama hidup kita di dunia ni tak lain dan tak bukan matlamatnya satu. Kalau Arab dia sebut hadaf dia satu. Hadaf ni vision, matlamat, iaitu mencari keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak perlu, saya ulang sekali lagi, tidak perlu cari redha manusia. Sebab redha manusia tak ada apa untung pun. Okey, apa maksud redha? Saya selalu terjemah macam ni lah. Redha ni makna Allah suka. Allah suka dengan kita, Allah sayang dengan kita, Allah setuju dengan kita, Allah seronok dengan kita. Allah redha tahu kan? Redha. Redha. Dan kalau dalam hidup kita ni, sahabat sekalian, Allah setuju, so tak ada apa dah kita ni. Kan? Sebab tu saya pernah sebut dulu, antara benda yang paling beruntung bagi satu orang yang bila dia hidup kemudian sampai saat dia meninggal dunia, benda yang paling untung bagi orang yang meninggal dunia di saat pada hari dia mati itu, pada hari kita akan mati nanti, kita akan dapat 2 benda serentak pada hari kematian. Siapa ni dengar baik-baik ni, dengar baik-baik, ingat baik-baik, catatkan elok-elok, tulis, simpan apa yang saya sebut. Orang yang pada hari dia mati, dia dapat 2 benda ni. Apa saya nak sebut ayat yang senang nak faham? Maknanya dia dapat 2 benda pada hari dia meninggal besok. Bukan besok lah, nanti. Sabar Ustaz, jangan mati dulu. Bawa tenang. InsyaAllah yang menonton ni panjang umurnya. Amin ya rabbal alamin. Dalam kebaikan insyaAllah. Iaitu bahasa mudah dia ginilah. Siapa mati dapat 2 benda tu, kira settle lah. Kira lega lah. Dia tak berserabut dalam kubur besok. Dia tak pening di padang mahsyar. Itu bahasa mudah saya nak bagi faham. Apa benda ni Ustaz? 2 benda yang kalau kita dapat pada hari mati kita, orang kata lega banyak lah. Settle semua kes, settle semua masalah dunia tak? Apa dia? Yang pertama ialah apa tu? Allah redha dengan kita.
Saya minta maaf pada sahabat TikTok yang nak berduet dengan saya tengah live ni. Saya minta maaf buat masa ni saya tak dapat nak accept lagi, sebab kita tengah live ni kan. Jadi kalau untuk kuliah lain kemudian mungkin boleh lah, kan. Ni sebab kita ni pun ditaja kan, jadi tak nak ada gangguan. Tapi tak apalah, saya hargai itu. Cuma buat masa ni tak dapat nak berduet lagi. Bukan berduet berjoget tu, menyembang tengah live kan. Sebab TikTok dia boleh buat macam tu. So saya minta maaf yang geng sahabat TikTok lah, insya-Allah. Baik, balik pada cerita kita tadi. Yang pertama, bila hari kita mati tu Allah redha, maknanya lega banyak. Allah redha tu kira Allah setuju, Allah puas hati, Allah seronok dengan hari kita mati tu. Allah suka tengok kita lega banyak. Dan yang kedua, sahabat-sahabat sekalian, iaitu Allah ampunkan segala dosa kita. Tutup file, settle. Dah, dua benda tu je. Hari kita mati dapat dua benda tu, alhamdulillah. Oh, lega banyak tuan. Cuba saya, tuan-tuan, ibu-ibu, cuba kita imagine sekejap. Imagine sekejap lah, fikir sekejap. Ini na'udzubillah, kita minta berlindung. Jangan jadilah. Cuma kita imajinasi sekejap. Kalaulah hari manusia tu mati, tiba-tiba Allah tak ampun dosa dia. Habis Itu je ceritanya. Kalau mati, Allah tak hapus dosa, Allah tak ampun dosa kita, tak ada dah tuan-tuan. Kita nak minta dengan siapa lagi? Ceritanya na'udzubillah, api neraka. Na'udzubillah. Oh, jangan. Mati Allah tak ampun dosa. Mati Allah tak redha. Habis kita nak hala ke siapa lagi tuan-tuan? Akhirat ni semua ceritanya Allah saja. Tak ada dah ceritanya bini kita ke, tok laki kita ke, ustaz ke nak tolong. Hoi, belum tentu. Ustaz pun tak tahu hala ke mana besok ni. Kan? Tak boleh tuan-tuan. Masing-masing orang kata apa? Nafsi kan? Masing-masing diri sendiri. Itu aja. Tak siapa nak boleh tolong kita besok. Kecuali lah yang pernah kita bincang, ada beberapa golongan yang boleh tolong, bagi syafaat. Itu cerita lain lah. Maksud saya, kalau Allah dah tak ampun dosa satu orang manusia ni, di akhirat besok, dia mati tu Allah tak ampun dosa dia, dia nak hala ke mana? Sebab itu saya kata, biarlah saki-baki hidup yang ada ni, kita cari redha Allah sahaja. Sebab bila Allah redha, kita ada peluang nak masuk syurga. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Bila Allah redha, kita ada peluang nak masuk syurga. Itu saja. Sebab matlamat kita memang semua orang nak masuk syurga kan. Ada orang tanya juga, dia kata, Ustaz, boleh ke kita ni, apa dia panggil, buat ibadah sebab niat masuk syurga, bukan niat nak redha Allah? Ulama kata boleh. Sebab kita ni orang awam kan, iman lemah. Kita nak buat sesuatu tu kerana ganjaran sesuatu, boleh. Sebab memang itu pun ganjaran yang Allah siapkan. Kan? Kalau orang tanya kita, Ustaz, ibadah sebab masuk syurga ke sebab nak cari redha Allah? Susah kan nak jawab kan? Memang kita niat nak cari redha Allah, tapi Ustaz, syurga pun saya nak agak Ustaz. Kan? Syurga pun saya nak juga. Tak apalah. Ulama kata boleh, tak ada masalah pun benda tu kan. Cuma kadang-kadang kita ni, apa orang panggil, makhluk yang sedar diri. Kan? Kita ni sedar diri, siapalah aku. Macam tu lah nak masuk syurga kan. Siapalah saya ni Ustaz. Semayang pun kadang tinggal, sedekah pun ikut sempat aja Ustaz, tak istiqamah. Kita sedar diri tu. Tak apa tuan-tuan ibu-ibu, sedar diri tu terbaik. Betul saya cakap. Kan? Bila kita sedar tu makna Allah ketuk kita. Allah remind kita. Allah peringatkan kita. Sebab itu Allah ketuk tu. Sebab Allah sayang. Kan? Dia nak bagi kita, tersedar sikit macam tu kan. Baiknya Allah, nampak? Jadi, balik cerita kita tadi, sahabat-sahabat Nabi ni, semua ibadah yang mereka buat, mereka cari redha Allah, mereka
tak peduli pun. Tak peduli siapa yang nak cakap apa, dia tak peduli. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, kita ni pun serupa jugalah. Kan? Semua kita nak pahala, nak redha Allah dan nak syurga. Terima kasih Haja Salwa, Raudatul Muslimah Al-Falah. Jadi itulah bendanya. Kan? Maknanya orang cakap apa tu saya peduli ya. Kan orang nak kata alah geng-geng muslimat macam bagus ya. Hari-hari buat kuliah kan. Macam hebat sangat. Biarlah orang nak kata apa pun. Kan? Orang nak kata alah asyik-asyik bila kuliah ustaz orang ni je komen. Tak ada muka lain ke? Biarlah orang nak kata apa tak. Lantaklah orang nak kata apa pun. Kan? Besok yang nak menghadap kita dengan Allah. Dia bukan nak boleh tolong apa pun. Kan? Jadi antara sifat orang beriman, Allah sebut dalam Quran, wala yakhafuna laumata laim, iaitu orang beriman dia tak peduli celaan orang yang mencelanya. Orang beriman dia tak peduli orang nak kata apa, lantaklah orang nak kata apa pun. Orang nak kata alah ustaz macam bagus tiap-tiap hari buat live. Lantak orang nak kata apa, peduli apa aku. Kan? Internet aku bayar, suka hati aku nak buat live ke apa. Kan? Daripada duduk rumah tak ada kerja, baik saya buat live. Ada tak manfaat pada umum, ada juga orang lain yang boleh dengar. Besok itulah nak bantu saya punya saham dalam kubur. Kan? Saya memikir itu ya. Ramai ke tak ramai yang tengok, itu cerita nombor 2. Kan, kalau ramai alhamdulillah. Yalah, kita pun bukanlah ustaz terkenal mana sangat pun. Tak adalah ramai follower sangat, tapi at least ada seorang dua yang dengar, jadi ya. Tak. Kita dapat menyampaikan. Bagi kami itu tanggungjawab. Menyampaikan tu dengan kepuasan. Bila dapat sampai itu, oi, sakit belakang lega. Kan? Bila tengah demam, tiba-tiba ada kuliah, hilang demam. Habis kuliah, demam balik. Ambil kau. Kan? Tapi kena ingat, masing-masing ada kelebihan masing-masing. Macam saya, cara saya beginilah, santai-santai begini. Ustaz Abid Liu, cara dia. Kan? Dia ada tim dia yang hebat, kewangan dana yang besar, terkenal, orang banyak sponsor. Itu rezeki dia, cara dia begitu. Masuk pedalaman, itu masing-masing punya habuan. Kan, yang Ustaz Dasuki cara dia, Ustaz Nizam Abdul Kadir cara dia, Ustaz siapa lagi berlambak-lambak ustaz yang ada, Ustaz Datuk Kazim cara dia, kan, Ustaz Yusaini Yahya Perlis cara dia masing-masing, ada tarikan dia masing-masing, ada followers dia masing-masing, kan, ada peminat dia masing-masing. Yang penting dakwah on sampai. Orang nak kata apa, kalau orang Kedah kata mampu happy kat hang. Kasar sikit kan, dia kasar tapi mesra. Itu bahasa orang Kedah kan. Dia kira mampu sedap nak mampu, sejuk nak mampu, lapar nak mampu kan. Dia kira nak mampu tapi tak mati lagi. Panjang umur dah. Minta maaf nak melawak. Jangan marah orang Kedah, jangan marah. Bini saya pun orang Kedah kan, bawa-bawa tenang. Macam tu. Baik, hati mau kental no, insya-Allah. Okey, sambung lagi. Oh, hari ni memang ayat ni je, tak ke mana gitu. Okey, kemudian itu para sahabat Nabi. Dan Allah pesan ke Nabi dalam ayat itu, Allah kata, bahasa mudah dia, jangan dengar cakap puak-puak tu lah. Puak-puak yang memperkecilkan sahabat kamu tadi, tak usah layan, tak usah dengar, ignore saja, buat tak peduli, sayangilah mereka. Jadi sebab itu tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, kita kena menyayangi, especially ahli keluarga kita, adik-beradik kita. Dia sayang ni ada dua tau. Satu, kita sayang dia sebab dia rajin, dia ni orang baik. Dengar betul-betul nanti salah faham pula. Pertama, kita menyayangi mereka, tak kira lah mereka tu adik-beradik ke, jiran ke. Macam saya dengan anak murid saya, tuan-tuan, ibu-ibu semua ni lah, saya anggap anak murid lah. Kan, boleh no anggap anak murid, ataupun sahabat, tak kisahlah, sama je lah lebih kurang. Jadi
kita sayang mereka sebab mereka ni baik. So bila mereka baik, kita sayang mereka, bermaksud kita nak kalau boleh kita pun baik macam mereka. Itu sayang. Satu lagi, sayang pada orang yang tak berapa nak baik. Contoh, kita ada kawan yang suka tinggal solat. Kita ada adik-beradik yang masih belum tutup aurat. Kita sayang juga mereka. Dan sayang mereka dengan maksud cuba-cubalah sesekali lemparkan teguran yang berhikmah, yang bersopan. Tegur dengan cara baik. Kita tegur tu tanda sayang. Itu maksud dua sayang. Satu, sayang dengan kelompok yang baik. Kita suka sebab dia ni memang baik, kita nak tiru kebaikan dia, kita sayang pada dia. Satu lagi kelompok, dia ni kadang-kadang culang-caling lah, on off, kadang semayang, kadang tak semayang, kadang sedekah, kadang tak sedekah, kadang mencuri pula kan. Adalah benda tak elok dibuat. Kita kena sayang juga mereka, tapi sayang dengan cara cuba menegur, gosok-gosok sikit, cubit-cubit sikit, piat-piat telinga sikit. Macam tu maksud dia. Boleh faham kan? Jadi sebab sayang lah tu. Sebab kita tak nak golongan ini terbiar dan tersasar. Boleh faham? Kalau kita biarkan dia dengan kejahatan dia, nanti dia masuk neraka, tuan-tuan. Kalau Allah tak ampunkan dosa dia, macam kita sebut tadi kan, naya dia masuk neraka besok. Na'udzubillah. Seronok ustaz anggap anak murid. Alhamdulillah. Saya pun seronok sebenarnya. Kan, dengan tuan-tuan ibu-ibu yang tak pernah lah jemu support kuliah-kuliah kami. Bukan saya seorang kami. So ustaz lain juga, ustazah lain juga. Seronok. Yalah, kalau tanpa tuan-tuan ibu-ibu sahabat yang menonton ni, bercakap seorang jawabnya. Kan? Ini pun dah bercakap seorang dah ni kat rumah ni. Kan, pacak sana, pacak sini, cakap seorang-seorang. Tiba-tiba yang mendengar pun tak ada. Sudahlah kan, jam kepala otak tu kan. Tapi alhamdulillah, tuan-tuan tak pernah jemu, tak pernah bosan saya tengok. Malahan kalau ustaz pula terbatal kuliah dia kan, tertangguh pula satu malam tu, hara dia buatnya dalam grup kan, bertanya ustaz tak ada live ke, masing-masing menggelupu lah kan. Pasal semangat nak kuliah. Itu saya memang tak habis spring lah. Tahniah lah, terima kasih banyak kan. Jadi follow lah semua ustaz yang ada. Kalau kita boleh follow penyanyi, pelakon yang kita minat, ke artis, ke siapa kan, selebriti yang kita minat, kita follow dia beria-ria. Ustaz ni okey apa? Ustaz ni insya-Allah lah, walaupun ustaz tu ada juga kelaku dia yang kadang-kadang kita tak gemar ke apa kan, tapi insya-Allah dia akan memberi kebaikan pada kita dengan izin Allah. Jadi kalau geng-geng tu kita boleh follow, takkan geng-geng ustaz, ustazah, asatizah ni kita tak boleh follow pula. Macam tu kan. Kena ikutlah. Mudah-mudahan ada kebaikan yang kita boleh tompang. Macam tu. Okey, sambung lagi sikit. Tak bergerak muka surat ni. Kan, baru nak bergerak ni. Muka surat 712. Waalaikumsalam yang baru memberi salam. Ya, terima kasih sentiasa bersama saya. Kita akan berhenti insya-Allah jam 11. Ada sikit lagi masa. Jam tak ada pula. 10.43. Adalah 15 minit lebih kurang lagi insya-Allah. Tuan-tuan ibu-ibu dah bertahan 40 minit ni kan. Sikit je lagi. Buat-buat tenang tu. Nanti malam ni kita sambung lagi. Kuliah lain pula. Pukul 9 suku. Di Facebook audio kuliah. Dan insya-Allah saya buat di TikTok jugalah insya-Allah kan. Okey. Baik. Kemudian ayat yang berikutnya surah Al-Kahfi, surah nombor 18 ayat nombor 28. Surah Al-Kahfi surah 18 ayat 28. Firman Allah Subhanahu wa taala, wasbir, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha
wala ta'du 'ainaka anhum. Dia ada sambung lagi tu ayat tu. Baik, disebutkan dalam ayat ini, dan bersabarlah kamu. Sekali lagi, directnya Allah pesan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan indirectnya kepada kita. Allah kata bersabarlah, atau bahasa mudahnya, sabarkan diri kamu. Sabarkan diri kamu. Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, wahai Nabi kesayangan aku, kata Allah, wasbir, sabarkan diri kamu. Latih diri kamu bersabar. Bersama dengan orang yang berdoa kepada Tuhan mereka pagi dan petang, sedangkan mereka menghendaki keredaan Allah, dan janganlah kedua mata kamu berpaling dari mereka. Apa maksud dia? Maksud dia sama macam lebih kurang ayat Al-An'am tadi 52. Mana Allah nak tegur Nabi, sama juga asbabun nuzul dia pun saya baca lebih kurang ceritanya sama. Bila pembesar Quraisy datang, Nabi tengah duduk dengan sahabat-sahabat mereka, sahabat baginda yang dianggap miskin tadi, yang dianggap tak ada harta kan, susah, miskin. Lalu mereka tegur Nabi, wahai Muhammad, kalau kau nak jumpa kami, nak buat majlis apa-apa, jangan bawa geng kau yang miskin. Macam tu. Dia pelekehkan sahabat Nabi depan Nabi. Allah buat turun ayat tadi, wasbir, wahai Muhammad, sabarkan diri kamu dengan celaan itu, dan sabarkan diri kamu bersamalah dengan sahabat kamu ni yang berdoa pagi petang, yang hidup mereka mencari keredaan Allah semata-mata, dan jangan kamu berpaling mata kamu daripada mereka. Maknanya Allah nak pesan pada Nabi lah, tinggalkan puak-puak Quraisy tu, tak peduli. Sebab macam ni, Nabi pun dia ada sedikit anggapan, ya. Sebab Nabi pun manusia kan. Sebab puak-puak yang datang ni, geng-geng yang elit. Dipanggil geng-geng elit, geng-geng yang kalau bahasa Arab dia panggil al-malak. Saya ulang balik, al-malak, ALMALAK. Biasa tengok baca kan surah Al-Muluk. Al-Muluk tu al-malak lah. Al-Mulk, al-Muluk mana kerajaan. Al-malak ni kalau terjemahan bahasa Arab Melayunya dipanggil orang-orang hebat, public figure lah dalam masyarakat. Itu dia panggil al-malak. Ustaz, YB, menteri-menteri, pegawai kerajaan, DO, tu kira al-malak lah kalau bahasa mudah, orang-orang hebat lah, orang yang ada something lah dalam masyarakat kan, somebody dalam masyarakat. Ni dipanggil al-malak. Kalau melalak, yang tu lain. Melalak dengan al-malak, langit bumi, korang jangan pandai-pandai pula. Al-malak tu orang yang berpengaruh. Jadi yang datang jumpa Nabi, pembesar Quraisy ni dipanggil al-malak, orang yang ada kuasa. Pembesar Quraisy, ketua kampung Mekah, macam itulah lebih kurang. Jadi bila mereka nak jumpa Nabi, konon ayat tu konon nak memeluk Islam. Konon. So Nabi macam excited. Wish, ni kalau aku tackle puak-puak ni, ramai masuk Islam tu. Itu Nabi punya andaian. Sebab diorang ni berpengaruh kan. Katalah macam orang asli lah, kita tackle tok batin dia tu, habis satu kampung masuk Islam. Macam tu. Jadi Nabi beranggapan, ni kalau aku tackle puak-puak ni, ramai masuk Islam ni. Itu anggapan Nabi. Tapi dalam masa yang sama, Allah ni ialah dia Tuhan yang maha mengetahui kan. Sebelum apa-apa terlajak, Allah tegur dulu Nabi. Jangan anggap sekali lagi bila kau nak dakwah daripada Islam, boleh tackle dia, boleh habis satu Mekah masuk Islam. Belum tentu Allah kata. Baik engkau duduk sekali dengan sahabat kamu yang dah memang tentu baik ni,
Itu maksud dia. Boleh faham tu? Maknanya bukanlah tak boleh kita nak dakwah pada orang, boleh. Tapi dalam masa yang sama, yang mana yang kita dah ada ni hargailah. Macam tu maksud dia kan. Betul tak saya cakap ni? Ke salah? InsyaAllah betul kot no? Maknanya kita hargai apa yang ada. Kita hargai apa yang ada. Kan? Kita dah ada adik-beradik. Kita dah ada kawan-kawan, jiran yang baik, sahabat yang baik, ustaz yang baik, anak murid yang baik-baik. Ni, semua ni hargai elok-elok. Sebab saya ada post, tak silap saya, sehari dua lepas kot. Semalam kot rasanya. Ayat itu berbunga sikit, tapi lebih kurang macam ni lah. Ujung dia tu ditulis, tidak ramai yang reti mensyukuri dan menghargai. Manusia ni kan, dia kadang-kadang dia lupa menghargai. Kita dapat sesuatu, kadang tak ucap terima kasih, tidak menghargai. Kan, tak ucap terima kasih. Kadang-kadang kita tidak, alhamdulillah ya Allah hari ni aku hidup, tak ada pun. Lupa menghargai dan mensyukuri. Itu penyakit kita. Jadi latih diri, banyakkan bersyukur, banyakkan menghargai. Macam tu tak? Boleh dapat? Okey. Sebab saya nak laju sikit, sebab saya nak habiskan dua lagi tu. Satu ayat pendek, satu hadis tu panjang sikit. Hadis tu pun saya baca tadi banyak kali, pening tak? Tapi tak apa, kita akan cuba hurai sebaiknya insya-Allah. Okey. So, ayat Al-Kahfi tadi 28, Allah dah pesan supaya bonda 2020, satu soalan ustaz boleh tak? Silakan bonda. Kalau ustaz boleh jawab kang, ustaz jawab. Sila. Bonda itu ni TikTok TikTok. Jadi boleh tanyalah insya-Allah. Mana yang saya boleh jawab, saya jawab. Tak boleh jawab, saya diam aja. Kan? Okey. Baik, ayat berikutnya surah Al-Hijr. Surah Al-Hijr, surah nombor 15, ayat 88. Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wakhfid janahaka lil mu'minin. Dan bersikap rendah hatilah kamu terhadap orang-orang yang beriman. Rendah hatilah kamu terhadap orang yang beriman. Maknanya Allah nak pesan pada kita, dengan orang yang baik-baik, orang beriman, kita kena rendah diri. Makna menghargai, meraihkan, menyayangi. Apa lagi? Segala-galanya dah. Maknanya wahfid janahaka ni makna rendahkan sayap. Ni ibarat tangan saya ni sayap macam burung kan. Dia ada sayap kiri kanan. Allah kata dengan orang beriman, rendahkan sayap kamu, jangan mengepak sangat. Boleh faham? Jangan menyombong sangat. Dengan orang baik-baik ni kita kena belajar respect. Kita kena belajar menghargai, memuliakan, kena each other, kena belajar respect each other. Sebab hari ni saya tengok kadang-kadang respect tu hilang. Kan? Respect tu hilang. Orang tak hormat orang tua, anak tak hormat ibu, mak ayah tak hormat anak-anak, kita tak hormat jiran. Nampak? Itu yang berlaku sekarang ni. Kan? Itu yang banyak berlaku sekarang ini. Kan? Jadi Allah kata rendahkan sayap. Kena rendahkan sayap kita dengan okey. Bonda 220 dah bagi soalan, kejap lagi saya jawab bonda. Sat je sat. Baik. So maknanya kita kena rendahkan sayap. Rendahkan sayap tu. Maknanya menghormati, memuliakan. Ialah orang kata kita menompang-nompang. Kita ni tak apa baik, kita tompang kebaikan orang. Kan? Jangan rasa baik sangat dah. Ulama' dah pesan banyak kali. Kita ni orang nampak baik sebab Allah tutup aib kita. Kan? Bukan baik benar kita ni, tak. Allah tutup aib tu nampak macam okey je ustaz ni kan. Nampak macam okey je, doakanlah mudah-mudahan okey. Kan? Macam tu. Okey, baik. Ui, masa dah tak ada ni. Saya nak baca hadis ni sekejap
kita habiskan. Sebab tu nanti dah masuk tajuk baru. Kan ni, tajuk baru ni. Jadi tajuk ni nampak ni, tulisan hitam ni kan. Tu tajuk. So nanti tajuk baru tu 2 minggu lagi lah. 2 weeks ke depan, insya-Allah. Okey. Baik. Saya nak baca hadis sekejap. Bismillahirrahmanirrahim, daripada Ais bin Amru Asy-Syahbi, salah seorang sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhu, inna Aba Sufyan ata ala Salman wa Suhaib wa Bilal fi nafarin faqalu ma akhazat suyufullahi min unuki aduwillah ma'khuzaha faqala Abu Bakrin radhiyallahu anhu ataquluna hadza li syaihin Quraisy wa sayyidihim فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال يا أبا بكر لعلك أغضبتهم لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك فأتاهم فقال يا إخوته أغضبتكم فقالوا لا. Hadis ni tuan-tuan ibu-ibu sekalian, saya baca dah banyak kali dah, saya rojok pagi tadi kan, saya semak balik cari pula hadis ni, tapi saya tak jumpa dia punya kesimpulan yang untuk saya rasa macam saya puas hati lah. Tapi tak apa, kita tengok dulu. Bawa-bawa bertenang kan. Okey, cerita dia macam ni. Sesungguhnya Abu Sufyan, baik, Abu Sufyan ni sahabat Nabi SAW. Dia sahabat Nabi, tapi masa cerita ni dia belum Islam, belum memeluk Islam. Baik, sesungguhnya Abu Sufyan datang kepada Salman. Salman ni sahabat Nabi lah, Salman Al-Farisi. Kemudian Suhaib ibn Rum dan Bilal. 3 orang ni. Sahabat Nabi ada 3 orang duduk. Datang Abu Sufyan kan. Lepas tu mereka berkata, mereka ni siapa? Yang 3 orang tadi ni, Bilal, Suhaib dengan Salman. 3 orang ni kata kepada Abu Sufyan yang belum Islam pada masa itu. Dia kata pedang-pedang Allah tidak akan diambil dari leher musuh Allah. Agak-agak apa maksud dia tu? Pedang-pedang Allah tidak akan diambil dari leher musuh Allah. Pedang Allah tidak akan diambil dari leher musuh Allah. Mungkin, saya minta maaf tu, mungkin maksud dia orang kafir ni kalau cakap banyak aja, tetap ajalah, biar letak pedang di sini, di leher musuh. Maknanya pedang-pedang Allah tidak akan diambil daripada leher musuh Allah. Maknanya bahasa kasarnya, 3 orang ni bercakap dekat Abu Sufyan yang belum Islam tu, engkau jangan cakap banyak, Kang, kena tetap. Itu bahasa mudah. Ini kefahaman saya, kalau salah betulkan. Okey. Kemudian Abu Bakar dengar. Abu Bakar dengar. Abu Bakar kata, apakah kalian pantas berbicara demikian terhadap pemimpin Quraisy ini? Abu Bakar tegur. Abu Bakar kata, awak cakap teruk sangat. Macam itulah kot kan. Apasal kau cakap macam tu? Dia kan pemimpin ni, orang hebat. Yang kau pergi cakap pedang Allah tak akan diangkat daripada leher musuh Allah tu, pasal apa? Macam tu. Okey. Kemudian Abu Bakar tegurlah 3 orang ni kan. Ibarat macam orang ni cakap kasar sikit. Lalu Abu Bakar tak puas hati, dia jumpa Nabi. Abu Bakar kemudian datang menghadap Nabi SAW dan mengkhabarkan kejadian itu. Lalu baginda bersabda, Abu Bakar cerita ke Nabi lah, 3 orang sahabat kamu ni bercakap dekat Abu Sufyan bagian. Lalu Nabi kata, wahai Abu Bakar, barangkali kamu yang menjadikan mereka marah. Entah engkau yang bagi 3 orang tu naik darah, atau yang dia cakap kasar dekat Abu Sufyan. Macam tu. Lalu jika kamu memancing mereka menjadi marah, sesungguhnya kamu menjadikan Tuhanmu marah kepada kamu. Ini Nabi tegur Abu Bakar je, Nabi tak tuduh. Nabi kata, entah kamu kot yang bagi 3 orang tu naik angin. Kalau kamu bagi mereka marah, nanti Allah pun marah. Macam tu. Lalu Abu Bakar datang balik jumpa 3 orang tadi.
Abu Bakar tanya, wahai saudaraku, apakah aku menjadikan kalian marah? Mereka jawab, tidak. Dan ada sambungan hadis lain. Hadis tu saya tengok ada sambungan dia tadi. Hadis ni hadis riwayat Imam Muslim nombor 4559. Hadis sahih. Saya dah semak tadi. Saya cari tadilah. Hadis tu hadis nombor 4559, hadis sahih Imam Muslim. Dan ada tambahan sikit di hujung hadis tu, tak ada dalam kitab ni. Saya tengok tadi ada. 3 orang tu jawab tidak, kan? Tidak. Bila Abu Bakar tanya, aku ke yang menjadi penyebab korang marah sampai korang bercakap dekat Abu Sufyan bahasa agak kasar tadi? 3 orang ni jawab tidak. Lalu 3 orang ni kata, moga Allah mengampunkan dosa kamu, wahai Abu Bakar. Jadi boleh faham tak jalan cerita? Saya pening tak sebenarnya, kan? Tapi tak apa, dia macam ni. Bahasa mudahnya macam ni. Mungkin Abu Bakar dia menegur. Percakapan 3 tadi tu macam bunyi macam kasar. Tapi lah masa yang sama, mungkin apa yang mereka cakapkan itu tidak salah. Sebab mereka bercakap itu kepada musuh. Kan? Macam nak sound musuh lah. Kau jangan cakap banyak, kan? Zab pedang, kan? Macam tu. Bunyi kasar sikit. Dan Abu Bakar ini pula, kita kena tahu peribadi dia lembut. Kan? Dia jenis soft spoken. Kan? Dia cakap lembut, kan? Jadi tu yang dia rasa macam, apa hal pula 3 orang ni cakap kasar, kan? Dia jumpa Nabi. Nabi pula buat andaian, tantang kau yang menyebabkan mereka ni angin. Taklah, dia kata aku tak cakap apa pun. Jadi sama-sama mendoakan keampunan. Itu ceritanya. Wallahu ta'ala a'lam. Boleh kan, no? InsyaAllah. Baik. Alhamdulillah masih dapat melangsungkan kuliah duha setiap hari Selasa, minggu kedua dan keempat. Ustaz Rahim Nasir, insyaAllah. Okey, ada satu pengumuman, 2-3 pengumuman lah. Untuk besok kuliah duha anjuran Raudatul Muslimah Masjid Al-Falah, penaja yang sama. Besok Ustaz Abdul Hadi Bakri. Ada catat di situ, kan? Tajuk hadis 40 akhir zaman. 40 hadis akhir zaman. Jadi besok 10 pagi. 10 pagi enggak? 10 pagi, betul. 10 pagi. Siapa nak join boleh tengok dekat page Raudatul Muslimah. Itu yang pertama. Yang kedua pengumumannya ialah siapa nak menyumbang boleh tengok juga dekat page Raudatul Muslimah. Boleh ambil nombor akaun di situ. Nanti boleh WhatsApp dan sebagainya. Infaklah semampu yang mungkin, meringankan tabung-tabung surau masjid yang sangat kekeringan sepanjang setahun COVID-19 menyerang dunia ni. Saya rasa semua orang faham situasi itu, kan? Jadi boleh sumbang. Dan yang ketiga, insya-Allah malam ni saya akan live lagi 9 suku malam. Santai-santai kita sembang-sembang macam biasa di page audio kuliah malam ni, insya-Allah. Okey. Baik, saya nak jawab. Ini kuliah kita dah habis. Saya nak jawab soalan Bonda 220 dekat TikTok. Dia kata, apa pandangan Ustaz dengan wanita yang membuka aurat dan joget dalam TikTok? Apa hukum? Kan? Soalan panas. Dia gini, kan? Kita nak masuk, nak join, nak buka akaun Facebook ke, Twitter ke, WhatsApp ke, TikTok ke, Instagram ke, Telegram ke, Hapagram sekalipun, buatlah. Al-aslu fil asya' al-ibahah. Hukumnya asalnya harus. Saya nak join TikTok, Ustaz. Boleh. Hukumnya harus. Jadi, dia jadi haram bila macam tu lah. Bila kita dedah aurat, dia jadi haram. Bila kita membuka aib orang dalam tu, jadi haram. Bila kita memfitnah orang, jadi haram. Berjoget-joget, hilang maruah diri, jadi haram. Jadi, gunakan TikTok. Macam saya, asalnya tak buat pun TikTok. Tapi bila saya tengok ramai dah ustaz pun buat, dan saya mikir TikTok ni antara medium yang sangat laju dia punya followers dia. Agak laju juga, terutama banyak daripada Indonesia, daripada Singapura pun ada. Jadi itu yang saya buat juga. Tapi konten saya banyak
kuliah seminit, tak lama pun, tazkirah ringkas 1 minit. Kadang adalah benda-benda yang merapu, saya masuk sikit, merapu tu buat melawak sikit aja, bukan dedah aurat pun kan, saja nak hilang stres sikit, PKP apa semua kan. Itu je lah. Jadi kepada yang berTikTok ke Facebook, tak salah dedah aurat, kita bimbang, bila kita mati besok akaun kita masih aktif, family kita tidak orang kata delete akaun tu, so orang panggil dosa jariah kita berjalan. Jangan buat main. Kita dah mati masuk kubur kan, video kita berjoget-joget ditayang, kan bahaya tu. Jadi alangkah indahnya bila kita mati, video kita yang baik-baik tu berjalan. Video kita share kebaikan, share motivasi, share ayat Quran, share kuliah, video tu berjalan. Kan syok macam tu tak? Jadi kepada mereka-mereka di luar sana, bukan kira perempuan saja, lelaki pun sama juga kan. Tak salah buat video-video yang tidak-tidak, yang merapu, yang mendedahkan aurat, mengaibkan diri, yang bersikap macam-macam lah. Saya tengok pun ada juga. Jadi kadang-kadang ada juga ruang yang saya tegur juga. Kadang ada orang tag pula pada saya video-video tertentu kan. Macam baru ni saya jumpa ada satu geng, dia buat main-main dengan api neraka pun ada tak? Kan? Macam-macam. Itu cabaran akhir zaman kan. Jadi kita guna baik-baik, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah akan beri kebaikan pada kita semua, insya-Allah. Terima kasih pada semua. Facebook, TikTok juga 1 jam bersiaran, 4-5 orang yang istiqamah di TikTok, alhamdulillah, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah rahmati kita. Kita jumpa malam ni 9 suku malam, Facebook dan TikTok, insya-Allah kita jumpa malam ni. So itu saja. Terima kasih pada semua yang komen. Saya tak sempat baca satu-satu, saya minta maaf. Semualah. Hukum nyanyi menari dedah aurat dalam TikTok ke atau mana-mana channel adalah haram. Betul. Terima kasih Radhatul Muslimah. Kan, nombor akaun dah diberi, boleh bank in di situ, bank Islam, insya-Allah. Terima kasih banyak. So saya minta maaf, tak ada nak baca nama-nama, komen-komen semua. Kita akan baca malam nanti. Malam ni kita kuliah santai, kita boleh borak-borak kan, no problem, insya-Allah. So terima kasih semua. Yang baik, yang benar daripada Allah, yang kurang kelemahan diri saya sendiri. Kita jumpa malam ni 9 suku, insya-Allah. Dan besok kita ada kuliah Ustaz Abdul Hadi tadi di ruangan page Muslimat, insya-Allah. Mudah-mudahan dipermudahkan Allah dan terus mendoakan negara kita stabil. COVID-19 akan berlalu pergi, semua frontliner kita diberi kesabaran, kekuatan, dan semua pesakit COVID akan disembuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. So terima kasih. Kita jumpa 2 minggu akan datang untuk kuliah Muslimat. Mudah-mudahan dipermudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tangguhkan dulu majlis dengan tasbih kafarah, suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana haza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyan wa la mahruman wa la matruda wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.